Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada hari ini. Minggu lepas kita tak dapat nak bersiaran sebab kebetulannya saya ada program yang tak dapat nak dielakkan. Jadi alhamdulillah, walaupun minggu lepas kita tak mampu nak bersiaran sama-sama menadah kitab ini, tapi pada hari ini dapat kita bersama. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lewat 10 minit, maafkan saya. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung baki perbahasan tentang an-naskhu yang 2 minggu lepas ada ketika saya membacanya, rupanya saya tidak menyelesaikan lagi salinan berdasarkan manuskrip tulisan tangan bagi kitab ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini dapat diselesaikan dengan baik. Moga-moga bermanfaat buat semua insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan pada hari ini insya-Allah kita akan melihat perbahasan akhir yang didatangkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini berdasarkan huraian Al-Imam Al-Mahalli dan juga Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki Al-Khattab Al-Maliki. Dan insya-Allah pada hari ini juga kita biiznillah akan memasuki satu tajuk besar yang baru di dalam ilmu usul fiqh, iaitu al-jam'u bainad dalilain. Al-jam'u bainad dalilain, ataupun apa yang perlu kita lakukan ketika kita, apa yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid apabila sang mujtahid mendapati di hadapannya ada 2 dalil yang seakan-akan bertembung, saling bertembung, seakan-akan bukan bertembung sebenarnya, tapi seakan-akan bertembung. Jadi macam manakah penyelesaian yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid di dalam mengambil hukum daripada 2 dalil yang seakan-akan bertembung. Jadi insya-Allah hari ini pun kita akan masuk perbahasan yang baru ini biiznillah. Namun sebelum kita masuk pada perbahasan baru ini, kita nak menyelesaikan perbahasan akhir bagi an-naskhu yang kita tidak sempat menyelesaikannya dalam pertemuan yang lepas. Insya-Allah kita akan baca semula daripada ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir wa naskhul ahad bil ahad wa bil mutawatir wa la yajuzu naskhul mutawatir bil ahad. Insya-Allah kita akan masuk dalam perbahasan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala waraqati Imamil Haramain al-musamma bi Qurratil Ain wa huwa syarhun ala syarhil Jalalil Mahalli aidan. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa yajuzu naskhul mutawatir min kitabin wa sunnatin bil mutawatir minhuma. Apabila ada dalil yang lebih awal daripada dalil yang satu lagi dalam masa yang sama, kedua-duanya bertembung, maka apabila seseorang mujtahid mendapati bahawa jalan penyelesaiannya adalah an-naskhu, iaitu mengambil konsep salah satu dalil ini sudah dimansuhkan oleh dalil yang lebih lewat, maka di sini disebut boleh berlaku pemansuhan bagi dalil yang mutawatir daripada kitab, iaitu Al-Quranul Karim wa sunnah, dan juga daripada sunnah mutawatirah. Sebab hadis Rasulullah ada 2 jenis,
Ada hadis Rasulullah yang mutawatir, ada hadis Rasulullah yang ahad. Yang kita telah panjang lebar bincang sebelum ni. Apabila sesuatu dalil yang berstatus mutawatir, tak kira ia ayat Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ia lebih awal daripada dalil mutawatir yang lain, maka dalil mutawatir yang lebih awal boleh dari sudut akalnya tidak menjadi masalah untuk dimansuhkan. Dalil mutawatir daripada ayat Quran ataupun hadis Rasulullah dimansuhkan oleh bil mutawatiri minhuma, dimansuhkan oleh dalil mutawatir daripada kitab dan juga daripada sunnah. Minhuma merujuk kepada minal kitabi was sunnah. Maknanya mana-mana ayat Quran yang mutawatir boleh dimansuhkan oleh ayat Quran yang lain yang juga mutawatir. Sebab semua ayat Quran adalah mutawatir. Dan ayat Quran yang mutawatir juga boleh dimansuhkan oleh hadis yang berstatus mutawatir. Mana-mana hadis yang mutawatir boleh dimansuhkan oleh hadis yang juga mutawatir, dan mana-mana hadis yang mutawatir juga boleh dimansuhkan oleh ayat Al-Quran yang semestinya adalah mutawatir. Wa naskhul ahadi bil ahad. Tidak juga menjadi masalah untuk dalil ahad dimansuhkan oleh dalil ahad yang lain. Maksudnya hadis yang ahad dimansuhkan oleh hadis ahad yang lebih lewat. Jadi ahad memansuhkan ahad juga tidak menjadi masalah. Wabil mutawatir, maksudnya wa yajuzu aidan naskhul ahadi bil mutawatir. Wabil mutawatir itu takdirnya wa yajuzu aidan naskhul ahadi bil mutawatir. Tidak juga menjadi masalah dari sudut akal untuk hadis ahad. Tidak ada istilah ayat Quran ahad. Ayat Quran semuanya mutawatir. Bila sebut ahad, maknanya hadis ahad. Tidak menjadi masalah untuk hadis ahad dimansuhkan oleh dalil yang berstatus mutawatir. Tak kiralah dalil yang mutawatir tersebut ayat Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah sebab hadis ahad pun boleh dimansuhkan oleh hadis ahad yang lain, takkanlah hadis ahad tidak boleh dimansuhkan oleh dalil mutawatir. Min babi aula, lebih patutlah untuk hadis ahad boleh dimansuhkan oleh dalil yang mutawatir, sama ada ayat Quran ataupun hadis Rasulullah yang berstatus mutawatir. Okay, itu juga telah dibincangkan 2 minggu yang lepas, cuma kita ingat semula apa yang telah dibincangkan sebelum ini. Sambungan kepada perbahasan ini, wala yajuzu naskhul mutawatiri kal Qur'ani was sunnatil mutawatirah bil ahad. Tidak boleh untuk dalil yang berstatus mutawatir dimansuhkan. Maksudnya tidak boleh berlaku pemansuhan dalil mutawatir. Apa dia dalil mutawatir? Di sini sebut seperti Al-Quran dan juga hadis-hadis yang mutawatirah. Dua ni je lah. Sama ada bila sebut dalil mutawatir, sama ada ia ayat Quran ataupun hadis yang sampai ke tahap mutawatir. Jadi sebarang dalil yang bersifat mutawatir seperti ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertentu yang mencapai tahap mutawatir, tidak boleh dalil mutawatir ini dimansuhkan oleh ahad. Maksudnya hadis ahad lebih lewat, kemudian hadis ahad ini mahu memansuhkan dalil mutawatir yang sebelumnya. Maka berdasarkan pandangan Imamul Haramain Al-Juwaini, ini tidak boleh. Tidak boleh dari sudut apa namanya akal, dan juga tidak boleh dari sudut syarak. Tidak boleh sesuatu dalil yang mutawatir dimansuhkan oleh hadis ahad. Ini adalah pendirian daripada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, pengarang kitab Al-Waraqat itu sendiri. Kenapa? Li'annahu dunahu, ay li'annal mutawatira li'annal ahada dunal mutawatir. Li'annahu ay li'annal ahad dunahu ay dunal mutawatir. Kenapa dalil mutawatir tidak boleh dimansuhkan oleh dalil ahad? Kerana dalil ahad itu lebih rendah daripada dalil mutawatir dari sudut fil quwah, dari sudut
kekuatan. Dari sudut kekuatan, maknanya antara dalil ahad dengan dalil mutawatir adalah kuat. Manakala dalil ahad tidak sampai ke tahap kekuatan dalil mutawatir. Maka apabila dalil mutawatir ini adalah dalil yang lebih kuat daripada dalil ahad, maka hujah Imamul Haramain, macam mana dalil yang lebih kuat ingin dimansuhkan oleh dalil yang tidak mencapai kekuatan dalil mutawatir. Maka tidak boleh dalil ahad memansuhkan dalil mutawatir. Ini adalah apa yang ditimbulkan atau apa yang dihujahkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, pengarang matan Al-Waraqat. Okey, saudara Muhsin Fauzi kata saya nak tanya soalan. Tanya je, tanya, boleh type soalan, saya akan cuba menjawabnya sekiranya saya tahu jawapannya. Silakan. Wala yajuzu naskhul mutawatiri kal Qur'ani wa sunnatil mutawatirati bil ahadi li'annahu dunahu, ay li'annal ahad dunahu, ay dunal mutawatir fil quwwah. Okey, ini adalah hujah Imam Al-Haramain. Baik. Kemudian kata Imam Al-Mahalli dan juga Imam Al-Hattab Al-Maliki, wa qad taqaddama anna as-sahiha al-jawaz. Telah lalu sebelum ini perbahasan yang didatangkan oleh Imam Al-Mahalli juga dihuraikan oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki, bahawa pandangan yang kuat, pandangan yang sahih, pandangan yang benar adalah al-jawaz, iaitu tidak menjadi sebarang masalah, tidak ada sebarang masalah untuk dalil mutawatir dimansuhkan oleh dalil ahad. Kalau kita lihat balik yang disebut sebelum ini, kita tengok balik, iaitu ketika dibicarakan tentang boleh tak hadis dimansuhkan oleh hadis, pada pada teks yang berbunyi wa bis sunnah, ay wa naskhu sunnati bis sunnah. Kama fi hadis Muslimin kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur wa al quburi fazuruha. Sejak tuntas saya nak ambil air jap. Gatal tekak dah. Bismillah. Okey, kita kembali semula. Kalau kita teliti sebelum ini, iaitu pada perbahasan yang didatangkan oleh Al-Imam Imam Al-Haramain, iaitu boleh tak hadis Rasulullah dimansuhkan oleh hadis Rasulullah yang lain. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wa muradul musannifi bidzalik ma 'ada naskhi sunnatil mutawatirah bil ahad fa innahu sayusarrih bi 'adam jawazihi wa sayati anna sahiha jawazuhu. Jadi sewaktu Imam Al-Haramain menyatakan bahawa hadis Rasulullah boleh dimansuhkan oleh hadis Rasulullah yang lain, lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, maksud Imam Al-Haramain hadis Nabi boleh dimansuhkan oleh hadis Nabi yang lain, maksudnya adalah selagi mana hadis yang memansuhkan itu bukan hadis ahad dan hadis yang dimansuhkan bukan hadis ahad. Maksudnya hadis mutawatir boleh memansuhkan hadis ahad. Hadis ahad boleh memansuhkan hadis ahad. Tetapi hadis ahad
Kata Imam Al-Hattab, bagi Imam Al-Haramain, Imam Haramain berpendapat hadis ahad tidak boleh memansuhkan hadis mutawatir. Dan Imam Al-Hattab menyatakan bahawa pandangan yang kuat adalah tidak menjadi masalah. Pandangan yang sahih bukanlah pandangan yang dipegang oleh Imam Al-Haramain. Sebaliknya pandangan yang sahih, pandangan yang benar adalah hadis ahad boleh memansuhkan hadis mutawatir. Dan menurut Imam As-Subki dalam Jam'ul Jawami', as-sahihu annahu yajuzu naskhul Qur'ani bis sunnah ay sawa'un kana mutawatira aw ahadan, thumma qala wal haqqu annahu lam yaqa' illa bil mutawatirah. Jadi dari sudut keharusan boleh atau tidak, maksudnya dari sudut akal boleh atau tidak hadis ahad memansuhkan dalil mutawatir, sama ada dalil mutawatir itu ayat Quran ataupun hadis mutawatir yang lain. Jadi dari sudut keharusan akal itu dibincangkan, berlaku perbezaan pandangan juga di kalangan ulama. Imam Haramain mengatakan mustahil hadis ahad akan memansuhkan hadis mutawatir, atau mustahil hadis ahad akan memansuhkan ayat Quran. Namun ada pandangan yang kuat mengatakan tidak mustahil dari sudut akal. Baik, dari sudut realiti, dan kita ingat balik apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, dari sudut keharusan akal dan keharusan dari sudut syarak, kata Imam As-Subki dalam Jam'ul Jawami', as-sahih annahu yajuzu naskhul Quran bis sunnah. Pandangan yang benar adalah boleh untuk Al-Quran dimansuhkan oleh sunnah. Al-Quran dimansuhkan oleh sunnah, iaitu tidak kiralah sama ada sunnah yang memansuhkan ayat Quran itu adalah hadis ahad atau hadis mutawatir. Kemudian kata Imam As-Subki, wal haqqu annahu lam yaqa' illa bil mutawatirah. Maksudnya kita ada 3 perbahasan. Perbahasan di sudut akal boleh berlaku atau tidak. Okey, setelah akal mengatakan boleh berlaku, tak ada masalah sudut akal. Dari sudut syarak, adakah ada halangan dari sudut syarak untuk Al-Quran dimansuhkan oleh hadis ahad atau hadis mutawatir dimansuhkan oleh hadis ahad? Maka pandangan syarak juga mengatakan tidak ada masalah. Okey, setelah faham pandangan syarak mengatakan tidak menjadi masalah, kita pergi ke perbahasan yang seterusnya. Dari sudut realiti, berlaku atau tidak? Keharusan akal dan keharusan syarak selesai. Pandangan yang kuat mengatakan tidak menjadi masalah dari sudut akal dan juga dari sudut syarak untuk ayat Quran ataupun hadis mutawatirah dimansuhkan oleh hadis ahad. Okey, realiti yang berlaku ada atau tidak hadis ahad memansuhkan ayat Quran ataupun hadis ahad memansuhkan hadis mutawatir yang lain. Jadi kata Imam Al-Hattab, kata Imam As-Subki dalam Jam'ul Jawami', wal haqqu annahu lam yaqa' illa bil mutawatirah. Pada hakikatnya, realitinya, pandangan yang benarnya kalau kita cek balik dari segi realiti syariat kita, sejarah pensyariatan hukum hakam, maka yang benarnya, pandangan yang benar akan mengatakan bahawa tidak berlaku secara realitinya hadis tidak berlaku secara realitinya ayat Al-Quran dimansuhkan oleh hadis, melainkan sekiranya hadis itu adalah hadis mutawatirah. Maknanya kalau kita dah tahu dari sudut akal tak ada masalah, Al-Quran dimansuhkan oleh hadis, tak kisah sama ada hadis itu mutawatir atau ahad. Okey, dari sudut syariat juga begitu, tak ada masalah. Okey, dari sudut realitinya, ada tak pernah berlaku dari sudut sejarah pensyariatan hukum hakam, ada ayat Al-Quran yang dimansuhkan oleh hadis ahad? Jawapannya tidak. Tidak pernah berlaku. Walaupun dari sudut akal mengatakan tak ada masalah, dari sudut syariat juga mengatakan tak ada masalah, tapi dari sudut realiti tidak pernah berlaku. Kata Imam As-Subki dalam Jam'ul Jawami', tidak pernah berlaku ada ayat Al-Quran dimansuhkan oleh hadis ahad. Maknanya tidak pernah berlaku dari segi syariat kita, dari segi sejarah pensyariatan hukum hakam, ada dalil yang mutawatir dimansuhkan oleh hadis ahad. Ini perbahasan yang dimaksudkan oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam ucapan yang kita dengar sebelum ini. Kata beliau, waqad taqaddama anna as-sahiha al-jawaz. Telah lalu sebelum ini, iaitu sewaktu kita sampai pada perbahasan hadis boleh dimansuhkan oleh hadis,
telah dibincangkan sebelum ini bahawa pandangan yang sahih, iaitu pandangan yang benar, bukanlah pandangan yang dipegang oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Sebab pandangan yang benar adalah pandangan yang mengatakan bahawa tidak menjadi masalah dari sudut akal dan syariat untuk dalil yang berstatus ahad, iaitu hadis ahad, memansuhkan pula hadis mutawatir ataupun mana-mana ayat Al-Quran yang lain. Kenapa? Kenapa pandangan yang kuat mengatakan tidak menjadi masalah untuk hadis ahad memansuhkan ayat Al-Quran ataupun hadis ahad memansuhkan hadis mutawatir? Lianna mahallan naskhi huwal hukmu. Kerana tempat yang berlaku pemansuhan secara kebiasaannya lah, secara kebiasaannya yang berlaku pemansuhan ini adalah hukum, bukan ayat Quran, bukan bacaan, walaupun berlaku sebenarnya bacaan yang dimansuhkan. Manakala hukumnya kekal, sebagaimana telah kita bincang sebelum ini. Namun yang biasa berlaku adalah ayat Al-Quran itu tidak dimansuhkan, tetapi yang dimansuhkan adalah hukum yang difahami daripada ayat tersebut. Maknanya kalau ayat itu hukumnya telah dimansuhkan, berkemungkinan ayat itu masih boleh terus dibaca dalam Al-Quranul Karim. Ayat masih kekal sebagai Al-Quran, walaupun dari sudut hukum sudah tidak boleh lagi kefahaman daripada ayat ini diambil sebagai dalil untuk mana-mana hukum fiqh. Maknanya kerana tempat berlaku pemansuhan adalah hukum, bukan ayat itu sendiri. Yang kita sebut hadis ahad, hadis mutawatir, ayat Al-Quran yang kesemuanya adalah berstatus ahad, yang semuanya berstatus mutawatir, yang dibincangkan di sudut mutawatir iaitu ayat ataupun lafaz Nabi itu sendiri. Maksudnya sabdaan Nabi itu adalah sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Ayat Al-Quran, bunyi ayat Al-Quran yang sampai kepada kita itu adalah bunyi yang sampai secara mutawatir. Jadi at-tawatur mahalluhu huwa an-nass. Nassul Quran wa nassul hadis. Lafzul Quran wa lafzul hadis. Manakala yang berlaku pemansuhan secara kebiasaannya bukan pada lafaz hadis dan juga bukan pada lafaz Al-Quran. Sebaliknya yang berlaku pemansuhan adalah hukum yang difahami daripada ayat Al-Quran dan juga hadis tersebut. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam beliau mendatangkan teks huraian Imam Al-Mahalli, wad-dalalatu, boleh juga dibaca wad-dilalatu, wad-dilalatu alaihi bil mutawatiri dhanniyatun. Pendalilan, maknanya kefahaman terhadap hukum yang diambil daripada dalil mutawatir. Wad-dilalatu alaihi, wad-dilalatu alal hukmi. Alaihi di sini kembali kepada dhamir, itu kembali kepada al-hukm. Wad-dilalatu alaihi bil mutawatiri, ay bid dalilil mutawatir, dhanniyatun, ay dilalatuha dhanniyatun. Jadi pendalilan terhadap hukum yang diambil daripada dalil yang berstatus mutawatir, pendalilan itu sendiri adalah zanniyah, adalah berstatus zan, walaupun dalil itu sendiri dari sudut subut, dari sudut ini benar-benar firman Allah atau benar-benar sabdaan Nabi, ianya adalah qat'i. Jadi di sini ada dua perbahasan, iaitu as-subut dan juga ad-dilalah. As-subut bererti ayat Al-Quran itu sendiri benar-benarkah ia firman Allah dan adakah ia sampai kepada kita dengan jalan, iaitu dengan cara ramai para ulama telah meriwayatkan daripada kumpulan yang ramai sampai kepada Rasulullah. Maksudnya Rasulullah menceritakan kepada sahabat yang ramai bahawa Allah Ta'ala berfirman begini. Sahabat yang ramai ini telah menceritakan pula kepada tabi'in yang ramai bahawa Allah Ta'ala berfirman begini. Dan akhirnya sampai kepada kita dengan cara demikian. Semua generasi adalah mempunyai bilangan yang ramai. Begitu juga
Kalau Rasulullah bersabda dengan satu sabdaan, contoh, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sabdaan ini Rasulullah telah sabdakan kepada ramai para sahabat. Kemudian para sahabat yang ramai yang telah mendengar sabda ini menceritakan kepada golongan tabi'in bahawa Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam keadaan tabi'in pun ramai yang mendengar daripada sahabat. Tabi'in yang ramai ini juga telah menyatakan kepada tabi'in generasi selepas mereka bahawa Rasulullah telah bersabda bagian-bagian dalam masa yang sama. Jumlah tabi'in juga ramai. Jadi ketika itu hadis ini dia adalah dari sudut subut, dari sudut ia memang sabdaan Nabi, itu berstatus mutawatir. Ia berstatus mutawatir. Jadi dari sudut subut, ayat Quran semuanya mutawatir. Hadis Nabi sebahagian kecil adalah mutawatir. Itu dari sudut pensabitan ianya firman Allah atau sabda Nabi. Tetapi dari sudut hukum yang difahami daripada ayat tersebut, setelah kita tahu ayat Quran ini adalah memang betul-betul ia adalah ayat Quran, sebab telah diriwayatkan daripada kumpulan yang ramai sampai kepada Rasulullah. Okey, kita pun tahu ayat ini adalah ayat yang berstatus mutawatir dari sudut subut, dari sudut ia benar-benar firman Allah. Begitu juga kalau ia adalah sabdaan Nabi yang berstatus mutawatir. Namun, adakah makna ataupun hukum yang difahami daripada dalil yang mutawatir ini juga mesti mutawatir? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah mengharamkan riba dan telah menghalalkan jual beli. Jadi ianya firman Allah, dan memang firman Allah. Kenapa? Sebab dia adalah mutawatir. Jadi memang ia benar-benar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setelah kita tahu ayat ini adalah ayat Al-Quran kerana ia sampai kepada kita dengan cara mutawatir, dengan cara tawatur. Baik, setelah kita ketahui bahawa memang ia benar-benar firman Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia datang kepada kita dengan cara mutawatir, adakah selepas itu hukum yang diambil daripada firman Allah wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba? Lalu fuqaha meneliti, lalu fuqaha mengatakan ayat ini menunjukkan bahawa riba adalah haram. Adakah pengharaman riba yang difahami daripada ayat ini berstatus pasti, iaitu qat'i, atau masih lagi berstatus zanni, berkemungkinan besar? Maka dalam contoh ayat ini, wa harrama riba, itu kalimah wa harram itu telah menyebabkan pengharaman riba adalah berstatus qat'i, iaitu memang pasti riba adalah haram kerana Allah menggunakan kalimah wa harram. Jadi ketika itu ayat ini adalah contoh bagi qat'iyatus subut wa qat'iyatud dilalah. Dari sudut pensabitan pun memang ia firman Allah, dari sudut hukum yang dipahami daripada ayat ini pun memang pasti bahawa itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga ayat Al-Quran yang dari sudut pendalilannya tidak sampai ke tahap kepastian. Tidak sampai ke tahap keyakinan 100%, tapi berkemungkinan besar. Contoh bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut aula mastumun nisa dalam ayat yang menceritakan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ya Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kun Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menyatakan di antara perkara yang membatalkan wudu adalah firman Allah aw lamastumun nisa, iaitu kalau terjemah kita ke bahasa Melayu, iaitu kata Allah Ta'ala, atau perkara yang membatalkan wudu juga adalah kamu semua saling sentuh menyentuh dengan golongan wanita. Ia firman Allah. Jadi qat'i dari sudut subut, memang pasti ia firman Allah. Tetapi kefahaman terhadap aula mastumun nisa itu, adakah ia pasti?
Betul ke maksud Allah Ta'ala dalam ayat ini asal tersentuh orang perempuan batal wuduk? Sebab Allah kata aulamastumun nisa, iaitu atau kamu semua saling menyentuh dengan golongan wanita. Adakah maksudnya asal tersentuh wanita sama ada syahwat atau tidak maka batal wuduk? Atau ayat ini hanya menyatakan wuduk hanya terbatas sekiranya persentuhan itu berlaku secara syahwat? Ketika itu berlaku perbezaan pandangan para fuqaha di dalam memahami maksud yang diinginkan oleh Allah daripada ayat aula mastumun nisa. Maka ayat ini walaupun ia qat'iyatus subut, tetapi dari sudut pendalilannya, dari sudut kefahaman fuqaha terhadap hukum daripada ayat ini, kefahaman terhadap hukum itu tidak sampai ke tahap pasti. Setiap fuqaha akan mengatakan berkemungkinan besar Allah inginkan bahawa kalau bersentuh lelaki perempuan maka hukumnya adalah bagian. Lalu Imam Syafi'i pun kata asal sentuh batal. Tanpa lapik, seorang lelaki bila bersentuh dengan wanita ajnabiyah, kalau tanpa lapik tak kisahlah dia bersyahwat atau tidak, batal wuduk. Mazhab Imam Malik pula berpendapat kalau persentuhan itu berlaku di antara lelaki dan wanita yang bukan ada ikatan mahram, dalam masa yang sama tidak berlapik, dalam masa yang sama tidak pula bersyahwat, maka tak batal wuduk. Kalau bersyahwat baru batal wuduk. Jadi ayat Quran qat'i, tetapi kefahaman terhadap hukum adalah zanni dalam contoh ini. Jadi tak semestinya bila ayat itu adalah ayat Al-Quran atau hadis itu hadis mutawatir, yang hadis ahad, hadis mutawatir dan juga ayat Al-Quran adalah berstatus qat'i dari sudut subut, tidak semestinya ini akan membawa juga bahawa pendalilan, iaitu kefahaman seseorang faqih, seseorang fuqaha terhadap hukum yang dapat dipetik daripada ayat ini, kefahaman itu juga mesti qat'i. Tidak semestinya. Bergantung kepada ayat Al-Quran ataupun hadis mutawatir tersebut. Maknanya kadang-kadang ada dalil dari sudut pensabitannya, dari sudut ia benar-benar firman Allah atau sabda Nabi, dia qat'i, tetapi dari sudut kefahaman terhadap hukum yang boleh dipahami daripada dalil tersebut tidak bersifat qat'i. Dipanggil zanniyatud dilalah. Jadi balik kepada perbahasan kita. Jadi pandangan yang kuat yang mengatakan bahawa tidak menjadi masalah dalil ahad memansuhkan hadis mutawatir, dan juga tidak menjadi masalah untuk hadis ahad memansuhkan ayat Al-Quran yang semua ayat Al-Quran adalah mutawatir. Pandangan ini mengatakan tak ada masalah kerana apa? Dalil mereka yang dimansuhkan apa? Subut atau dilalah? Subut atau dilalah yang dimansuhkan, adakah ia dulunya ayat Al-Quran sekarang bukan ayat Al-Quran? Atau dulu hadis Nabi sekarang bukan hadis Nabi? Atau yang dimansuhkan adalah hukum yang difahami daripada ayat Quran dan juga hadis tersebut. Lalu kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, li'anna mahallan naskhi al-hukmu. Li'anna mahallal naskhi, Imam Al-Hattab tambah sikit, huwa al-hukmu. Jadi yang dimansuhkan, tempat berlaku pemansuhan itu adalah hukum, bukan subut. Bukan pensabitan, bukan ayat Quran itu dulu ayat Quran sekarang bukan ayat Quran, atau dulu hadis tapi sekarang bukan jadi hadis. Itu tak berlaku. Kalau hadis memang bila Nabi sebut sekali sampai bila-bila akan jadi hadis lah. Tak ada istilah dulu hadis sekarang bukan hadis, dulu hadis sekarang bukan hadis. Tapi kalau ayat Quran berlaku, dulu ayat Quran sekarang bukan ayat Quran. Itu pun berlaku khilaf juga di kalangan para ulama. Tapi pandangan yang biasa disebut dalam kitab-kitab menyatakan ada ayat Quran yang dulunya ayat Quran tapi sekarang ni bukan lagi berstatus ayat Al-Quran. Jadi yang biasanya dimansuhkan adalah hukum. Bila hukum, dalil pendalilan terhadap hukum yang diambil daripada dalil qat'i tersebut, pendalilan itu pula bersifat zanniyah, iaitu kebanyakan kefahaman fuqaha terhadap hukum yang diambil daripada dalil qat'i kebanyakannya adalah zanni. Kefahaman iaitu pendalilan itu kebanyakannya zanni. Contoh macam ayat tadi ya, aula mastumun nisa. Ayatnya qat'i tapi kefahaman para fuqaha terhadap hukum yang diinginkan oleh Allah daripada ayat ini, kefahaman fuqaha itu sendiri bersifat zanni, tak pasti. Masing-masing tak pasti. Cuma sangkaan kuat masing-masing adalah apa yang mereka ijtihadkan. Maka apabila dalil qat'i tetapi pendalilannya
Zanni, dalil itu sendiri dari sudut subutnya, dari sudut bahawa ia firman Allah atau sabdaan Nabi itu memang pasti, qat'i. Tetapi pendalilan iaitu kefahaman terhadap hukum yang diambil daripada dalil tersebut pula, kefahaman itu bersifat zanni, maka fahuwa kal ahad. Maka dalil qat'i ketika ini sudah seperti dalil ahad. Walaupun dia qat'i dari satu sudut tetapi dia zanni dari sudut yang lain, maka dia seperti dalil ahad. Kerana dalil ahad pensabitan bahawa ia sabdaan Nabi itu tidak pasti. Contoh dalam kebanyakan hadis, contoh macam hadis innamal a'malu binniyat. Hadis-hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dengan pelbagai aneka ragam matan. Matannya beraneka ragam. Ada riwayat al-a'malu binniyah, ada riwayat innamal a'malu binniyat, dan pelbagai riwayat yang lain. Tetapi walaupun dalil ini adalah sahih, bahkan ada dalam Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim, maknanya statusnya kuat. Maksudnya kalau melihat dari sudut perawi, setiap seorang hadis ini perawinya bukan seorang pendusta, bahkan orang yang baik, bukan semata-mata orang yang baik, tetapi memiliki tahap hafalan yang begitu kuat. Maknanya sampai ke tahap sahih. Okey, hadis sahih. Tetapi pastikah ia sabdaan Nabi? Tidak pasti. Cuma berat sangkaan kita, kemungkinan besar ia sabdaan Nabi. Kenapa? Kerana yang meriwayatkan hadis ini kebetulannya dalam bila kita rujuk hadis Rasulullah, yang meriwayatkan hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat ataupun al-a'malu binniyat atau sebagainya adalah seorang saja, iaitu Sayyidina Umar. Manakala sahabat Nabi yang lain mungkin dengar daripada Rasulullah akan sabda yang sama, tetapi para sahabat yang lain tidak pula meriwayatkan hadis ini kepada golongan tabi'in. Kebetulan yang meriwayatkan hadis ini kepada golongan tabi'in hanya seorang sahabat, iaitu Sayyidina Umar. Maka berkemungkinan Sayyidina Umar seorang saja dengar, atau sahabat Nabi juga mendengar Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, tetapi kebetulan para sahabat yang lain tidak berpeluang untuk menyebarkan hadis ini kepada para tabi'in. Lalu akhirnya Allah mentakdirkan hanya seorang saja sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Sayyidina Umar. Bila seorang sahaja, bilangan sedikit, bila bilangan sedikit yang meriwayatkan satu hadis, maka secara automatik ia akan berstatus ahad, iaitu kemungkinan besar ia sabdaan Nabi kerana ia hadis sahih, tetapi tidak menjadi satu perkara yang mustahil bahawa ia bukan sabdaan Nabi. Mungkin ia bukan sabdaan Nabi, kemungkinan itu ada, tetapi sangkaan kuat kita berdasarkan status hadis ini adalah sahih, maka berkemungkinan besar ia memang dilafazkan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ahad, pensabitan dia, dia benar-benar sabdaan Nabi atau tidak, itu tak pasti. Tak seperti hadis mutawatir, tak seperti ayat Quran. Ayat Quran memang pasti ia firman Allah, sebab yang meriwayatkan daripada Nabi bahawa ia firman Allah tu ramai. Sahabat yang meriwayatkan itu bagi tahu pula kepada golongan tabi'in yang ramai. Tabi'in yang ramai pun menceritakan perkara tersebut bahawa ini ayat Quran kepada golongan tabi'in juga ramai, dan sampailah kesudahnya. Begitu juga hadis mutawatir. Tapi hadis ahad yang meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah mungkin seorang, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, mungkin empat orang, mungkin lebih, mungkin lima, mungkin enam, tapi tak sampai ke tahap yang adat mengatakan mustahil bilangan sebanyak ini melakukan pendustaan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ahad dari sudut pensabitannya, dari sudut subutnya adalah zanni, mungkin ia sabdaan Nabi ataupun tidak. Dalam masa yang sama, berkemungkinan hadis ahad yang berstatus zanni itu kefahaman terhadap hukumnya pula bersifat qat'i. Mungkin juga kefahaman terhadap hukum yang diambil daripada hadis ahad pula bersifat qat'i dan juga zanni. Maknanya hadis ahad dia adalah zanniyatus subut, tetapi mungkin dia adalah qat'iyatud dilalah, dan mungkin juga dia adalah zanniyatud dilalah. Yang pasti hadis ahad ada unsur ketidakpastian, ada unsur kebarangkalian yang kuat, ia memang sabdaan Nabi. Ada unsur kebarangkalian yang kuat, zan. Maka apabila hadis ahad kita anggap dia tidak sampai ke tahap hadis mutawatir, kerana berkemungkinan besar dia hanya sabdaan Nabi,
tapi tak sampai ke tahap kepastian 100% ia sabdaan Nabi, maka hadis mutawatir juga ada unsur kebarangkalian dari sudut kefahaman faqih terhadap hukum yang diambil daripada dalil tersebut. Jadi dalil mutawatir walaupun qat'i dari sudut sebut, tetapi zanni kebanyakannya dari sudut dilalah. Hadis ahad walaupun dia adalah zanniyatud dilalah, tapi mungkin kefahaman dalilnya adalah qat'i. Maka akhirnya disebabkan setiap satu ada unsur kebarangkalian, maka hadis mutawatir. Begitu juga ayat Al-Quran dari sudut zanni juga mempunyai kebarangkalian, kerana pendalilan ataupun dilalah yang difahami daripada dalil mutawatir dan juga daripada dalil mutawatir, iaitu daripada hadis mutawatir juga Al-Quran, mungkin zanni. Bila zanni maknanya kalau ketika itu hadis mutawatir ketika itu sudah seperti menjadi hadis ahad. Cuma bezanya hadis ahad dia zanni, dia ada unsur kebarangkalian dari sudut benar-benar ia sabdaan Nabi, mungkin kemungkinan besar ia sabdaan Nabi. Manakala hadis mutawatir bukan kebarangkalian yang kuat, tapi memang pasti ia sabdaan Nabi. Tapi dalam masa yang sama, hadis mutawatir ada unsur kebarangkalian, iaitu kemungkinan hukum yang difahami daripada dalil ini adalah bagian-bagian. Manakala hadis ahad, mungkin hukum yang difahami daripada hadis ahad pun ada unsur kebarangkalian, ada unsur zanniyah. Mungkin pula kefahaman hukum terhadap dalil zanni dan hadis ahad ini adalah qat'i, mungkin pasti. Jadi ketika itu dia dah jadi sama. Dalil hadis ahad dengan hadis mutawatir dah ada unsur kebarangkalian. Bila kedua-duanya mempunyai unsur kebarangkalian, maka dan perbahasan yang dibincangkan dari sudut an-naskhu, dari sudut pemansuhan adalah hukum, dan hukum pada hadis mutawatir mungkin adalah zanni, maka ketika itu sudah sama level di antara hadis mutawatir dengan hadis ahad, antara ayat Quran dengan hadis ahad. Maka apabila ia sudah sama, tidak menjadi masalah lah di sisi kebanyakan para ulama untuk hadis ahad memansuhkan hadis mutawatir, atau tidak menjadi masalah untuk hadis ahad memansuhkan ayat Al-Quran. Mansuhkan ayat Al-Quran maksudnya apa? Memansuhkan hukum yang difahami daripada ayat Al-Quran. Hadis ahad memansuhkan hadis mutawatir, maksudnya hadis ahad memansuhkan hukum daripada hukum yang difahami daripada hadis mutawatir. Wallahu subhanahu a'lam. Allah Ta'ala, Maha Suci Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui, iaitu mana satu sebenarnya yang lebih kuat di antara dua pandangan ini. Sebab Imam Al-Haramain mengatakan tak boleh hadis ahad memansuhkan hadis mutawatir. Hadis ahad juga tidak boleh memansuhkan ayat Quran di sisi Imam Al-Haramain. Tetapi pandangan yang kuat disebut oleh para ulama kita, sebagaimana yang telah kita bincang sebelum ini, bahawa hadis ahad boleh memansuhkan ayat Al-Quran, dan hadis ahad juga boleh memansuhkan hukum yang dipahami daripada hadis mutawatir. Jadi wallahu taala a'la wa a'lam, Allah Taala sajalah yang tahu mana satu di antara dua pandangan ini yang lebih kuat. Alhamdulillah, selesai kita membicarakan berkenaan dengan perbahasan an-naskhu. Allah, dah tinggal berapa minit tinggal 7 minit sebelum pukul 4. Saya ingat kita sempat dah nak masuk dalam perbahasan at-ta'arud dan juga at-tarjih, tapi nampaknya tinggal masa yang sedikit. Tapi tak apa, kita baca takat yang mampu. Mungkin kita tak masuk banyak dalam perbahasan at-ta'arud. Apa dia at-ta'arud? Ta'arud ini saling bertembung. Dalil yang saling berhadapan dengan dalil yang satu lagi. Satu dalil dengan satu dalil bertembung gini. Dia tidak bersilang. Kalau bersilang, dua-dua boleh diamalkan, tak ada masalah. Tapi kalau bertembung, nak bergerak macam mana? Main ketika itu, di sisi seorang mujtahid, bila dia dapati dalil dengan dalil yang bertembung, dia sendiri tak boleh nak buat apa. Dia tak boleh nak terus mengambil hukum, melainkan dia kena kaji di antara dua dalil ini macam mana sebenarnya yang Allah Ta'ala inginkan. Sebab secara awal, yang mula-mula terlintas di minda seorang mujtahid, hadis ini bertemu dengan hadis ini, atau ayat Quran ini bertemu dengan ayat Quran ini, ataupun hadis ini bertemu dengan ayat Quran ini. Dia bila bertembung, macam mana kita nak mengambil hukum daripada dua dalil yang saling membatalkan pendalilan yang satu lagi. Ini secara zahir. Sebab
Hakikatnya tidak berlaku pertembungan di antara ayat Quran dengan ayat Quran, dan tidak berlaku pertembungan di antara ayat Quran dengan hadis Rasulullah. Bahkan tidak berlaku pertembungan juga di antara hadis Rasulullah dengan hadis Rasulullah yang lain. Sebab kesemuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah Allah sekali suruh sekali larang. Peninglah kita. Tapi mesti hukumnya adalah jelas. Cuma bila kita tengok realiti ayat-ayat Al-Quran, kita tengok realiti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yang zahir, bukan secara hakiki, secara yang zahir di mata kita macam berlaku pertembungan. Maka disebabkan hukum hakam ini perlu diambil pada dalil, dan bila dalil bertembung, jadi perlu ada satu tajuk dibincangkan macam mana seorang mujtahid perlu lakukan kalau dia mendapati dalil-dalil syarak saling bertembung, supaya dia dapat keluar daripada pertembungan ini dan dapat mengambil hukum yang diinginkan oleh Allah dan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok apa yang disebutkan di sini, insya-Allah kita masuk perbahasan yang baru, tajuk yang baru setelah kita bicarakan tentang an-naskhu dalam pertemuan-pertemuan yang lepas. Walhamdulillah kita masuk kepada satu tajuk, iaitu tajuk berkenaan at-ta'arud. Perbahasan-perbahasan yang akan kita bincangkan ini semua menunjukkan bahawa bukan senang sebenarnya untuk diambil hukum daripada dalil. Mujtahid dalam nak mengeluarkan hukum daripada dalil itu perlu kepada kajian yang terperinci. Sebab itu orang awam untuk dia mengamalkan, orang awam macam kita lah, iaitu golongan muqallid, untuk dia mengamalkan suatu hukum, dia dalil dia apa? Dalilnya adalah kalam mujtahid. Maksudnya bukan dalil seorang muqallid adalah ayat Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab isu dia beginilah, macam kita akan lihat selepas ni. Kadang-kadang dua dalil itu saling bertembung. Jadi dia mungkin terdengar satu dalil, dia tak tahu yang ada satu dalil lain yang secara zahirnya bertemu dengan dalil yang dia baru dengar tu. Dia ingat, oh ini dalil, so kita kena berpegang dengan hukum yang dipahami pada dalil ni. Sedangkan ada satu dalil lain yang bertembung dengan dalil yang dia baru tahu tadi. Jadi akhirnya dia, kalau dia terus apa-apa pun nak cek dulu dalil, mana satu dalil dia. Lalu dia pula nak memutuskan, okey dalil ni kuat ataupun tidak. Sedangkan dia bukan seorang mujtahid, maka dia akan tersilap di dalam memahami kehendak Allah dan kehendak Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak menggali hukum, nak menjejaki hukum daripada dalil ini satu tugas yang berat, dan tugas ini adalah tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada para mujtahid. Maka disebab itulah disebut oleh ilmu usul fiqh, dalilul muqallid kalamul mujtahid, wa dalilul mujtahid kalamullah wa kalamu Rasulillah wal adillatul ukhra. Dalil seorang muqallid adalah ucapan seorang mujtahid. Manakala dalil seorang mujtahid pula adalah firman Allah, sabda Nabi dan juga dalil-dalil yang muktabar yang lain. Okey, faslun fi bayani ma yuf'alu fi ta'arudi bainal adillah. Ini adalah satu fasal. Faslun maksudnya hadza faslun fi bayani ma yuf'al fi at-ta'arudi bainal adillah. Ini adalah satu fasal, iaitu satu tajuk yang membicarakan tentang penerangan apakah yang akan dilakukan oleh seorang mujtahid, maknanya pada satu keadaan, iaitu pertembungan di antara dalil-dalil. Jadi seorang mujtahid kalau dia mendapati dalil-dalil fiqh dan bagi suatu masalah fiqh itu bertembung, apa yang perlu dia lakukan, apa garis panduan yang perlu dia ikut. Inilah perbahasan yang membicarakan tentang tajuk ini. Wa huwa ay wa ta'arudu tafa'ulun min 'arada syai'u ya'rid. Kalimah ta'arud yang kita kata saling bertembungan, saling bertembungan. Ini diambil, ini adalah berdasarkan wazan tafa'ul. Dalam bahasa Arab, satu kalimah tu dia ada wazan dia ada kata ukur dia, wazan dia. Contoh macam istighfar, itu adalah wazan daripada istif'al. Ad-darbu itu wazan al-fa'lu. Jadi dalam bahasa Arab ada perincian tentang isu al-wazan, isu al-waznu. Jadi at-ta'arud ini diambil daripada wazan tafa'ul.
Maksud dia kita terus tahu, maksud dia asalnya ta'arada yata'aradu ta'arudan wa huwa muta'aridun wa zaka muta'aradun. Itu kalau dari segi sarafnya kita akan terus tahu kalau kita tahu kalimah ini wazannya apa. Okey, jadi ta'arud ini diambil daripada wazan tafa'ul. Dan bila dia adalah tafa'ul, dia ada asal dia pula. Iaitu kalimah ta'arud ini diambil asalnya daripada kalimah apa? Lalu disebut min arada syai'u ya'rid. Kalimah at-ta'arud diambil daripada arada syai'u ya'ridu. Arada syai'u ya'ridu. Arada syai' maksud dia mana'a syai'. Arada ni ada banyak makna ya. Arada kadang-kadang maksud dia mempersembahkan ya. Kita kata al-ardul askari, persembahan askar ya. Al-ardul askari, persembahan askar ya. Ana a'rid laka mas'alah. Saya telah membentangkan kepada kamu satu perbahasan ya. Ana a'rid laka hazihil fikrah. Saya membentangkan kepada kamu pandangan ini. Jadi pulanglah kamu nak setuju atau tidak. Jadi arada tu sini ada banyak maksud ya. Cuma yang dimaksudkan dengan arada syai' ya'rid yang berkait dengan ta'arud ini, arada dengan maksud mana'a. Arada maksud dia menghalang. Arada syai' maksud sesuatu telah menghalang. Ya'rid maksud dia sesuatu itu sedang menghalang atau akan menghalang. Jadi al-ta'arud itu diambil daripada arada syai' ya'ridu. Maksud dia arada syai' maksud sesuatu telah menghalang sesuatu yang lain. Arada syai'u asyai'a, maksud dia sesuatu telah menghalang sesuatu yang lain. Jadi at-ta'arud itu saling halang menghalang. Saya halang kamu, kamu halang saya. Saya nak berjalan, nak straight ke depan contoh. Kamu pula daripada depan nak ke belakang. Maka saya telah menghalang kamu daripada bergerak ke belakang, kamu pula telah menghalang saya daripada bergerak ke depan. Maka saling halang menghalang. Masing-masing menjadi penghalang kepada yang satu lagi. Itu kalimah at-ta'arud. Jadi kata Imam Al-Hatta Al-Maliki, ka'anna kullam minan nasaini 'arada lil akhari hina khalafahu. Seakan-akan setiap satu daripada dua nas, iaitu dua dalil, sama ada ayat Quran dengan ayat Quran ataupun hadis dengan hadis atau ayat Quran dengan hadis yang saling bertembung itu, seakan-akan setiap satu daripada dua dalil yang bertembung, atau mungkin bukan dua saja, mungkin ada tiga dalil yang bertembung dalam satu masalah mungkin juga. Tapi sekurang-kurangnya ada dua dalil lah yang bertembung dalam satu masalah. Kalau berlaku pertembungan, kalau tak berlaku pertembungan, dia tak jadi pertembungan lah, dia jadi dalil qat'i lah dari segi ad-dilalah. Contoh macam wa harrama riba, tak ada dalil lain yang bertembung dengan wa harrama riba. Dalil lain semuanya menyokong wa harrama riba. Jadi tak berlakulah pertembungan. Jadi tidak berlakulah at-ta'arud ayat yang berbunyi wa harrama riba dengan dalil yang lain. Kebetulannya dalam isu itu. Tapi kebanyakan masalah fiqh akan berlaku pertembungan di antara dalil dengan dalil yang lain. Dan inilah peranan besar, perjuangan besar para mujtahid kita di dalam menyelidiki maksud yang Allah Ta'ala inginkan daripada dalil-dalil yang bertembung tersebut. Pertembungan secara zahir. Kerana hakikatnya tak berlaku pertembungan. Jadi seorang mujtahid dia perlu cari jalan keluar. Apa sebenarnya Allah nak inginkan? Ayat yang pertama ni nak cerita apa sebenarnya? Ayat kedua ni nak cerita apa sebenarnya? Lalu dua ayat ni sebenarnya tak bertembung. Cuma saya secara peringkat awal nampak macam bertembung. Macam contohlah, saya kata kepada isteri saya, wahai isteriku, jangan masak. Tiba-tiba satu hari saya kata ke isteri saya, isteriku, aku lapar, masaklah. Contoh kan. Contoh, ya zaujati itbakhi. Dalam satu keadaan, saya kata ke isteri saya, la tatbakhi. Jadi isteri saya berpening, hai, benda satu nak buat ni, nak kena masak ke tak kena masak? Secara zahir macam bertembung. Tetapi kalau isteri saya amati dengan baik, bila saya kata la tatbakhi, maksud dia lauk kan ada lagi, tak payahlah masak. Buat penat diri je, buat apa kan? Kita makanlah kadar apa yang ada. Ar-ridha bil qalil, redha dengan apa yang ada. Kalau ada Mary Brown lah. Kalau ada apa namanya kentang goreng lah contoh. Bila isteri saya dengar saya sekali sebut ya zaujati la tatbakhi, wahai isteriku jangan masak. Tiba tak lama lepas tu saya kata ya zaujati tatbakhi. Jadi saja saya pergi. Masa saya kata la tatbakhi tu tengok ada lauk lagi.
Lepas tu bila saya nak makan, rupanya anak-anak dah sebat semua dah. Semua lauk dah habis dimakan di anak-anak contoh. Tak tinggal langsung ke kita ni. Mentah-mentahlah kita mengajar, lauk kita habis dimakan di lima. Contoh. Bila saya pergi ke dapur, Allah dah tak ada lauk. Lepas tu saya kata, ya zaujati itbakhi. Jadi isteri saya tak boleh kata apa ni bang. Cakap benda saling bercanggah. Sekali kata jangan masak. Sekali kata kena masak. Mana satu ni? Jadi isteri saya sebab dia dah belajar ilmu usul fiqh, dia pun faham. Oh, tak payah masak ketika ada lauk. Sila masak ketika dah lauk tak ada. Jadi sebenarnya la tatbakhi dengan itbakhi ketika ini sudah tidak bertemu. Sebab setiap satu dalil itu rupanya merujuk kepada satu situasi yang tertentu. Jadi cuma peringkat awal mungkin isteri saya pening. Hai, tadi kata jangan masak. Sekarang suruh masak pula. Jadi isteri saya pun pergi ke dapur. Oh, lauk dah tak ada, padahal dah suruh masak. Tadi masa kata jangan masak sebab lauk ada lagi. Tapi anak-anak tak ingat ke babah dia. Makan semua lauk contohnya. Lalu habis lauk. Lalu saya kata, ya zaujati itbakhi lo samah. Oh, rupanya isteri saya penting. Oh, lauk dah tak ada, padahal dah suruh masak. Jadi isteri itu faham. Isteri saya ketika itu sudah menggabung jalinkan dua dalil yang pada peringkat awalnya seakan-akan bertemu. Pada hakikatnya tidak berlaku pertembungan. Tapi Allahu Akbar. Tapi kalau tiba-tiba saya kata isteri saya, ta'ala ya zaujati, ta'ala izhabi ila al-matbah. Lepas tu isteri saya pun saya kata pergi ke dapur sekarang. Lepas tu isteri saya pun, ya bang, ada apa? Saya pun kata, itbakhi. Sila masak. Isteri saya pun nak start masak. Lepas tu saya kata, la tatbakhi. Jangan masak. Lepas tu isteri saya pun tak jadi masak. Lepas tu saya kata, itbakhi. Sila masak. Lepas tu isteri saya pun nak start lah masak. Isteri kata, la tatbakhi. Jangan masak. Masa tu isteri saya kata, ya zauji, hal anta majnun? Wahai suamiku, adakah kamu gila? Sekali suruh masak, sekali suruh jangan masak. Apa ni? Dua benda yang saling bercanggah. Ketika itu baru berlaku perjangkahan secara hakiki. Tetapi pada syariat, pada dalil-dalil fiqh, pada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah tidak berlaku sama sekali pertembungan. Cuma kalau seseorang mujtahid mendapati secara awalnya macam ada pertembungan, pada hakikatnya tidak berlaku pertembungan. Jadi seorang mujtahid perlu mengkaji apa sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan daripada dalil yang pertama dan juga dalil yang kedua. Jadi kata Imam Al-Hattab, ka'anna kullam minan nassayn 'arada lil akhari hina khalafahu. Seakan-akan setiap satu daripada dua nas, iaitu dua dalil yang bertembung tadi, seakan-akan setiap satu itu telah menghalang dalil yang satu lagi ketika dalil itu telah bercanggah dengan dalil yang satu lagi. Jadi maknanya apabila dalil yang pertama tidak sama dengan dalil yang kedua, seakan-akan dalil yang pertama telah menghalang dalil yang kedua untuk berjalan, dan seakan-akan dalil yang kedua menghalang pula dalil yang pertama untuk berjalan. Diumpamakan seperti dua benda yang nak saling bergerak, macam kereta dengan kereta contoh. Kereta ni jalan, kereta ni jalan. Jalan sempit, udahnya dua bertembung. Macam mana nak buat? Orang ni nak ke depan, orang ni nak teruskan perjalanan. Jadi kereta pertama menghalang kereta kedua daripada berjalan, kereta kedua juga menghalang kereta pertama daripada berjalan. Iaitu ketika kedua-duanya saling bercanggah. Orang ni nak ke sini, orang ni nak ke sini. Jadi akhirnya bercanggah. Jadi hasil daripada dua benda yang bercanggah itu lalu menghalang dalil yang satu lagi, menghalang objek yang satu lagi untuk bergerak, maka daripada inilah akhirnya datang idea para ulama untuk menamakan perbahasan dalil yang seakan-akan bercanggah ini, perbahasan yang nak dibincangkan ini dinamakan at-ta'arud, iaitu setiap satu seakan-akan menghalang dalil yang satu lagi untuk meneruskan perjalanannya. Wallahu taala a'la wa alam. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan masuk iza ta'arada nutqani biiznillah subhanahu wa ta'ala. Itu saja daripada saya. Nampaknya tadi sahabat kita nak tanya soalan, lepas tu tak ada soalan dia tanya. Mungkin peringkat awal nak tanya soalan, kemudian sudah dalam penjelasan saya itu tanpa sengaja mungkin telah menjawab soalan yang beliau ingin tanya pada peringkat awal. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Moga-moga tuan-tuan mendapat manfaat daripada pembacaan kitab kitab Qurratul Ain ini, kerana kitab ini sebenarnya agak tinggi juga dalam ilmu usul fiqh, walaupun kalau dari segi level kitab usul fiqh dia dianggap kitab yang masih
tidak tinggi sangat, tetapi bagi orang yang baru nak belajar usul fiqh dia dianggap tinggi. Sebab tu pembacaan kitab ini, saya baca kitab ini setelah saya membaca sebelumnya kitab Matan Al-Waraqat semata-mata, dan setelah saya membacakan Syarhul Jalalil Mahalli semata-mata. Setelah dua kitab ini dibaca, akhirnya orang yang mengikuti kelas sebelum ini dia dapat kefahaman dengan baik. Kita pun masuk kita agak dalam lagi supaya menambahkan lagi kedalaman kefahaman kita terhadap ilmu ini. Ala kulli hal, moga-moga huraian ini dapat memberikan manfaat di dalam kefahaman, dan semoga Allah Ta'ala merezekikan kepada kita kefahaman yang baik sewaktu kita membaca kitab-kitab mulia karangan para ulama kita yang telah bertungkus lumus untuk menyampaikan ilmu sehingga sampai kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Moga-moga dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.